Tahukah anda, di Malaysia bukan nasi minyak sahaja yang sering menjadi juadah utama ketika majlis kenduri. Walaupun ianya merupakan salah satu makanan tradisi masyarakat Melayu ketika majlis keraian, namun kini pelbagai keunikan telah mula ditampilkan mengikut cita rasa masing-masing. Alhamdulillah bertemu jodohnya, berkat kesucian akhir terlaksana. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya, usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Selamat tengah hari bertemu kembali dalam siaran hari Selasa 2 hari bulan November bersama saya Sugita dan juga Fiza Sabjahan. Dan itu dia tadi sedikit perkongsian untuk apa yang kami akan bawakan untuk anda hari ini. Saya tadi nak duduk macam ni, Sugi duduk macam tu tapi tak apa. Kita tak ada pasangan je. Tadi saya tengah preview VT dekat dalam kan. Abang-abang Abang Lan tadi cakap, Fiza lagu pengantin dah ada. Pasangan je kena cari. Okey, tapi ini saya kira bila kita dengarkan lagu pengantin tu tadi juga menaikkan semangat anda yang mungkin dah lama tak pergi kenduri dan mungkin ada juga dalam kalangan kita yang sedang membuat perancangan untuk kenduri kahwin lah, betulan dan sebagainya. Itu kita nak kongsikan sebentar lagi. Dan Fiza bercakap mengenai perancangan ni, Fiza, bukan sahaja kenduri kahwin. Kalau nak buat perjalanan jauh pun sekarang kena rancang dengan seelok-eloknya sebab sekarang musim hujan. Itu betul sekali. Dan kalau kita lihat Sugi di hujung tahun ni dah masuk musim tengkujuh dan berbaki lebih kurang 59 hari saja lagi sebelum kita masuk ke tahun 2022. Betul. Ini kami nak kongsikan kepada anda semua, bagi anda yang tinggal di kawasan-kawasan yang sebenarnya anda tahu, kawasan yang mudah untuk dinaiki banjir, pastikan anda sentiasa mengambil langkah berhati-hati dan juga berjaga-jaga. Dan ini juga kami nak kongsikan semalam yang mana pasukan bomba dukung 14 pelajar terperangkap banjir. Yang mana pasukan bomba mengambil langkah mendukung 14 pelajar yang terperangkap di Sekolah Kebangsaan SK Sri Serdang petang semalam selepas kawasan tersebut dinaiki air. Ya, betul. Kalau kita lihat sebenarnya di sekitar Kuala Lumpur, Selangor pun semalam hujan lebat dari petang sehingga malam tak berhenti-henti dan pelajar-pelajar ini telah diselamatkan dan diserahkan kepada ibu bapa mereka, termasuklah 18 orang guru yang juga terperangkap dalam sekolah mereka. Apapun kami cukup gembira yang anda semua telah pun diselamatkan oleh hero-hero iaitu anggota bomba. Terima kasih. Dan kami juga bomba. harapkan guru-guru dan pelajar-pelajar dan juga penduduk-penduduk di kawasan sekitar sekarang ini dalam keadaan yang baik-baik sahaja hendaknya. Okey, baik Fiza, sebelum kita nak berkongsi apa antara menu yang akan kami kongsikan bersama dengan anda hari ini, apa kata kita saksikan dahulu TikTok pilihan hari ini. Silakan. Dalam fridge dulu selepas masak. Bila dah sejuk, buang minyak yang keras. Kemudian panaskan je sup tu semula. Terima kasih Atol. Sahabat-sahabat lembu. Mungkin ada nak mai-mai daun jadi hutan. Kita tak makan tu. Kita tak makan, kita makan aku beritahu. Tak nampak upayan tadi. Tak nampak upayan nasi dah tu. So bunyi ni? Ada ke? Itu aku tanya kami. Bukan lah. So bunyi ni? Adik. Sekarang ni. Sini bunyi lah. Sini? Sinilah. Kita lah sini ni. Oh ya. Ternyata belum siap aku kehilangan
Sugi. Kalau kita lihat daripada rangkuman bingkisan TikTok yang disediakan oleh Tasha tu tadi, ada macam-macam cerita tentang makanan. Ada kawan-kawan yang tak makan sayur, dia bagi kat kawan-kawan dia. Contohnya Sugi lah, sebab Sugi tu vegetarian. Dan macam mana di kedai makan juga seorang anak ini membuat kejutan. Bila dia cakap dengan mak dia, tak balik cuti di Bali ni. Lepas tu tiba-tiba dia buat kejutan, dia menyamar menjadi pelayan di kedai tersebut. Betul. Itu yang orang kata surprise yang memang unexpected lah kan, di luar jangkaan. Okey, baik. Hari ni Fiza, baik. Fiza nak mulakan dahulu tak? Dah lama tak makan makanan kenduri kan? Betul, itulah dia. Kalau kita cakap tentang daripada pandemik COVID-19 daripada tahun lepas kan, jarang-jarang dan tak boleh dah nak buat kenduri secara besar-besaran, dan baru-baru ini sahaja dibenarkan kenduri di kawasan-kawasan negeri fasa 4. Ya, betul. Jadi bila cakap tentang nasi kenduri ni, setiap daripada kita ni ada keistimewaan dan juga kegemaran masing-masing yang kita gemari dan juga kita inginkan. So di depan kita ni hari ini kami nak membawa anda semua mengembalikan semula nostalgia nasi kenduri. Rugi tahu sebab anda kat rumah tak dapat bau aroma ni yang sangat-sangat menyelerakan. Betul, sangat-sangat menyelerakan. Kalau kita lihat, kita ada daging rempah, ayam masak, ayam bawang, ayam ros, dalca, nasi tomato. Yang saya paling suka acar lah. Acar. Sebab Sugi boleh makan kan acar buah ni. Kemudian ada nasi minyak, ada macam-macam lah lagi sebenarnya. Dan ini sebenarnya membuatkan saya juga teruja dan tak sabar nak kongsikan kepada anda semua penonton antara menu nasi kenduri ataupun lauk kenduri yang boleh anda masak sendiri ataupun boleh anda tempah saja. Dan mungkin anda pun boleh kongsikan. Kalau anda lah pergi kenduri, apa antara menu yang anda gemar makan? Boleh terus ke laman Facebook WHI dan kongsikannya bersama dengan kami, dan kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Jangan ke mana-mana. Silakan. Awak nak yang mana? Saya nak acar. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Pergi kenduri, saya suka ayam masak merah, daging masak hitam. Sebab masakan kenduri dia tak sama dengan masakan kita kat rumah. Secara peribadi, yang paling basic adalah nasi minyak lah. Sebab nasi minyak yang sedap hanya boleh didapati di kenduri kahwin sahaja. Kalau mak masak, kita masak sendiri, tak ada mood kenduri kahwin, dia jadi tak sedap. Auto tak sedap. Untuk dessert pula, saya pilih cendol sebab masa untuk kita habiskan cendol ni biasanya dalam 15 hingga ke 20 minit. Dan masa ni memang cun-cun lah untuk kita habiskan sesi berbawang dengan rakan-rakan dan saudara mara. Makanan kenduri yang saya suka makan adalah ayam masak merah dengan daging masak hitam. Walaupun dua sajian ini adalah makanan yang kita selalu makan, tapi bila kita makan dekat kenduri, dia punya vibe lain sebab dia macam dengan ramai orang dia. Lepas tu dalam masa yang sama, kita juga dapat tengok pengantin yang cantik. Jadi dia punya vibe tu lain dah, dia macam lagi sedap. Oh, tu dia. Terliur saya bila anda membuat pilihan-pilihan tentang ada yang suka ayam masak merah, ada yang suka ayam ros, ada yang suka ayam masak hitam, ada juga yang nak membawang sambil makan cendol. Tapi kalau saya, pilihan saya di nasi kenduri, saya kurang suka makan nasi yang berwarna. Jadi saya akan pilih nasi putih tu makan dengan ayam masak merah. Dan juga yang paling saya suka dan rindukan, air sirap pengantin. Memang kalau beli air sirap kat luar tak sama macam pergi kenduri kahwin, minum air sirap pengantin. Okey, hari ini kita nak kongsikan tentang lauk kenduri dan juga nasi kenduri ini. Sama-sama kami nak bawakan kembali, mengimbau kembali dan juga menaikkan semangat anda yang bakal mendirikan rumah tangga, majlis tahlil kenduri, apa-apa sahaja yang anda ingin kongsikan bersama dengan rakan-rakan dan sanak saudara anda. Kita nak kongsikan tentang topik nasi kenduri ini bersama dengan 3 orang tetamu kita. 2 bersama dengan kita di studio dan seorang dalam talian. Yang pertama kita nak kongsikan, kita nak bersama dengan Mila Jirin, pengasas Bismillah, yang hari ini akan berkongsikan 2 menunya, iaitu daging hitam dan juga acar istimewa daripada Bismillah. Dan seorang lagi kita akan bersama dengan Chanel Harun yang akan kongsikan menu-menu istimewa daripada Dapur Syombi, iaitu ayam ros dan juga ayam bawang. Dan kita juga nak kongsikan menu bersama nasi lan Kedah. Okey, kita nak mulakan dengan Sugita yang nak berkongsi menu daging hitam bersama dengan Mila. Silakan.
Okey, baik. Kalau dah dengar apa yang Fiza katakan, anda pasti dah tak sabar-sabar nak tahu apa antara menu yang akan kami kongsikan. Yang pertama kami nak kongsikan adalah daging rempah. Kita bersama dengan Puan Mila Jirin ataupun lebih dikenali sebagai Mila. Mila sihat? Alhamdulillah sihat. Okey, Mila. Hari ni tak sabar juga. Tak sabar. Okey, Mila. Musim kenduri baru nak datang balik. Mereka kat rumah pun dah pastinya terliur. Mila nak kongsikan daging rempah kan Mila? Ya betul, daging rempah Okey, Mila, daging rempah daripada Bismillah ni, apa keistimewaannya, apa feel dia bagi kalau kita makan time kita pergi ke sesuatu kenduri tu Mila? Dia our specialities ni lah, antara rempah yang dah kita mix kan. Ini memang our special rempah yang kita dah mix together. So ini membuatkan aroma dia dan rasa dia lebih sedap insya-Allah. Okey, sambil-sambil Mila masak, minyak dah panas ke? Okey. So macam biasalah ya. Kita akan tumis ni segala rempah ratus ni. Ini daun salam ya. Ada kulit kayu manis, okey. Tumiskan ini dahulu ya, agar dia naik bau ya. Dah dapat dah, saya dapat bau aroma dia dan nama rempah sememangnya rempah dia yang penting. Bawang-bawang yang dah kita blend. Terpercik. Hati-hati ya. Baik-baik Mila. Okey, baik. Mila, sambil tu nak tanyalah, daging rempah ni ada daging rempah masak kicap dan daging rempah yang berlainan jenis. Kalau kat Bismillah ni, apa antara variasi daging rempah yang dimasak ataupun disajikan? Macam di Bismillah kita ada juga daging masak kicap warna hitam tu, tapi para pelanggan lebih suka daging rempah sebabnya dia lebih ada rempah punya tekstur tu. Dan macam ni kita gunakan cili kering yang kita dah blend. So dia agak pedas sedikit lah, tapi masih acceptable lah insya-Allah. Kalau biasalah daging rempah ni berapa masa yang diperlukan untuk masak ataupun daging tu you memang dah masak dahulu, selepas itu baru dimasukkan dalam rempah yang disediakan ni macam mana? Kalau kita cakap tentang daging ni, kalau proses masak daging ni memang agak lama sebab daging tu sendiri nak empuk pun makan masa kan. Betul. Tapi kalau kita masak ikut kuantiti. Kalau macam di Bismillah kita masak large quantity. Contohnya 1000 pack, 2000 pack. So memang kita kena produce daging dahulu di mana kita akan rebus daging tu sehingga betul-betul empuk. Barulah kita akan masak dia dengan segala rempah-rempah yang dah kita sediakan. Ini jangan lupa kalau makanan Melayu ini antara yang wajib ya, macam apa tu? Daun pandan, serai, ada tomato, ni ada daun kari. Daun kari ni yang membuatkan dia lebih bau sedap ya. Dan juga ada cili hijau. So tumis dia. Tapi sekarang ni kan Mila, ada orang walaupun bukan musim kenduri, mereka suka saja masak di rumah lah kan. Bagi mereka yang mungkin teringin sangat nak makan daging rempah ni, kalau kat depan rumah adalah serai ke pandan ke daun kari, boleh je petik masak kan. Tapi tadi saya sempatlah berbual dengan Mila. Mila kata tapi bila makan time kenduri tu memang mood dia, feel dia lain lah kan. Betul. Dia sebenarnya saya pun masak juga kat rumah tapi dia rasa lain tau. Kalau makan dekat tempat kenduri tu kita rasa macam lain sangat. Mungkin sebab dengan paluan kompangnya, dengan melihat apa busana pengantinnya, tengok pelamin kan kita rasa lain. Kadang-kadang bertambah-tambah. Ini adalah yang our speciality. Rempah ratus tu contoh macam ada ketumbar, ada lada hitam ya, ada rempah yang dah kita masukkan sekali. Yang ini yang buatkan dia rasa lebih sedap. So kita punya daging rempah ni tak kosong lah. Okey Mila dah masukkan rempah tu, sambil-sambil tengah kacau nak tanyalah Mila. Time COVID-19 pandemik ni dah lah tak ada perkahwinan kan. Pastinya perniagaan Mila ada terkesan juga kan. Jadi bagaimana Mila menghadapi musim pandemik COVID ni? Sebab tu macam kami di Bismillah, kita tidaklah hanya duduk membungkam diri sahaja. Kita melihat kepada bagaimana kita nak tackle masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh para pelanggan. Antaranya orang tetap buat majlis yang kecil-kecil di rumah dan sebagainya. So that's why kita come up dengan produk kenduri box. Kenduri box. Kenduri box Bismillah. Ada kat situ saya ada buat satu contoh. Saya angkat ya. Kenduri box ni yang Mila hari ni buat special untuk WHI. Ada muka-muka pengacara WHI. Okey Mila, saya nak keluarkan box ni dan kita lihat. Okey, senang saja bila kita hantar macam ni, orang boleh terus makan daripada box ni dan ikut SOP lah juga kan. Dan Mila, kalau box macam ni, orang yang tak boleh untuk musim sekarang lah fasa 4 kan, dah boleh buat kenduri. Kalau mereka masih lagi ada yang was-was ataupun paranoid lah kan nak pergi kenduri, adakah Bismillah akan menghantar kontainer ataupun box ni ke mereka yang tak dapat menghadiri?
Okey, ada dua situasi. Satu, orang yang melakukan majlis di Dewan Bismillah, mereka akan order tambahan untuk diberikan kepada tetamu yang hadir untuk bagi kepada jiran-jiran mereka yang tak dapat hadir. Kerana sekarang ni jemputan agak limited kan kerana 50% kapasiti Dewan. Dan yang kedua adalah mereka yang buat majlis di rumah. Contoh kita mudahkan urusan mereka, kita hantar kenduri box dan kita akan printed cover ni special untuk majlis mereka. Kalau kenduri kahwin, gambar pengantin lah. Kalau ada akikah, gambar anak-anak. Kalau birthday, gambar anak ke, anniversary. Ada buat tahlil, doa selamat, tak ada masalah. As long as kenduri majlis, kita akan jalankan. Maksudnya kalau katalah Uyaina ke, Hawa ke, kata dekat depan ni adalah gambar Uyaina, Hawa dengan pasangan mereka. Kita buat editing tu percuma je. Kita bagi editing tu percuma je. Supaya, kenapa tahu? Sebelum ni kita hantar tanpa cover, jadi orang yang terima kadang-kadang tak tahu ni kenduri siapa. Siapa yang hantar makanan. So, bila ada gambar pengantin ataupun gambar parents, orang yang terima tu, anak jiran kita dah kahwin. Alhamdulillah. Dapatlah mereka mendoakan kepada pengantin. Inovatif ya, cantik dengan dia punya scan code dengan tulisan nanti ada nama pengantin. Betul. Dia sangat dia macam terima satu doggy yang sedap untuk dimakan dan diingati. Ada juga tetamu kami bagi tahu, diorang simpan buat kenang-kenangan cover tu. Okey. Ini satu orang kata inisiatif lah kalau bagi dalam musim pandemik ni boleh semua orang gunakan sebenarnya, bukan sahaja untuk kenduri kahwin, mungkin untuk kenduri-kenduri yang lain juga tak kan. Kisah, as long as majlis. Dekat Malaysia ni kita memang suka buat majlis. Betul. Okey, daging sudah pun dimasukkan dan Mila akan kacau sehingga dan tunggu sehingga segalanya orang kata sedap, sebati dan dimasak. Jadi anda apa kata sebelum kita bersama dengan Fiza untuk menu seterusnya, anda saksikan dahulu trivia ini. Jom. Tahukah anda, di Malaysia bukan nasi minyak sahaja yang sering menjadi juadah utama ketika majlis kenduri. Walaupun ianya merupakan salah satu makanan tradisi masyarakat Melayu ketika majlis kerakyaan, namun kini pelbagai keunikan telah mula ditampilkan mengikut cita rasa masing-masing. Bagi yang tidak menggemari juadah seperti nasi minyak yang cukup sinonim dengan kenduri kahwin, ada yang memilih untuk menghidangkan juadah lain seperti nasi putih berlauk, nasi ayam dan sate. Manakala di negeri pantai timur, nasi dagang dan nasi kerabu merupakan antara menu yang popular ketika majlis kenduri. Di sebelah selatan pula, antara lauk pauk kenduri yang menjadi pilihan adalah seperti kambing, kurma merah, ayam ungkep bersama tempe serta asam pedas daging. Bagi masyarakat Cina dan India pula, mereka juga mempunyai pelbagai jenis juadah kenduri yang berlainan mengikut tradisi setiap kaum. Bagi masyarakat Cina, selain menghidangkan makanan tradisi seperti kuih bakul, upacara meminum teh juga masih diamalkan sehingga kini. Hidangan teh merupakan salah satu tradisi masyarakat Cina yang membawa maksud penerimaan pasangan pengantin ke dalam keluarga baharu. Lain pula bagi kaum India, ianya amat sinonim dengan makanan yang berasaskan rempah ratus. Antara juadah yang sering menjadi pilihan ketika majlis kenduri ialah seperti tosai, jalebi, nasi biryani dan pelbagai lagi pilihan yang menarik. Wah, seronoknya Sugita makan ataupun berkongsi tentang menu daging rempah itu tadi. Dan kalau kita dapat lihat daripada trivia itu tadi, terdapat juga pelbagai jenis lauk pauk kenduri yang menjadi pilihan rakyat di Malaysia tanpa mengira kaum dan juga adatnya. Dan hari ini kita bersama dengan Muhammad Firdaus Muhammad Azlan untuk kita kongsikan bersama dengan anda antara satu lagi menu nasi yang cukup popular, iaitu nasi lan Kedah. Assalamualaikum Firdaus, apa khabar? Waalaikumsalam. Sihat ya? Sihat, Alhamdulillah. Okey. Ini kita nak kongsikan. Tadi kita dah tengok tentang menu nasi tomato lah, nasi minyak lah kan. Tapi nasi lan Kedah ni sebenarnya sesuatu yang istimewa dan juga berbeza daripada yang lain. Jadi mungkin Firdaus boleh kongsikanlah daripada mana tercetusnya inspirasi dan adakah ini merupakan resepi turun-temurun keluarga atau bagaimana? Okey. Bermulanya nasi lan ni dia adalah resepi turun-temurun daripada keluarga. Okey, jadi perniagaan ni bermula pada tahun 1982 daripada arwah bapa saya dan mak saya. Jadi saya adalah second generation yang bawa nasi lan Kedah atau resepi ni ke Lembah Kelang. Okey.
Jadi menu-menu yang ada di kedai ini adalah macam daging hitam, nasi minyak, sotong yang besar-besar tu kan. Jadi menu yang saya nak yang saya tunjukkan dalam masakan ni adalah menu untuk catering. Jadi tak dapat di restoran nasi dan kedah. Jadi hanya dapat pada siapa yang menempah untuk catering saja. Okey. Tapi kalau kita cakap tentang nasi kenduri ni kan, ramailah orang sekarang ni memang tak sabar nak pergi ke kenduri, nak menikmati hidangan kenduri ni. Tapi kalau kita lihat di Nasi Lan Kedah sendiri, apa sebenarnya identiti menu yang memang kalau orang pi kat Nasi Lan memang nak pi cari menu tu? Okey, menu yang paling killer yang kita ada dekat Nasi Lan Kedah adalah sotong kembang, sotong besar-besar tu kan. Daging hitam, telur sotong, telur ikan. Yang special adalah nasi dia. Nasi dia kita masak dengan rempah dia. Rempah tu yang kita import daripada utara lah. Cili-cili semua daripada utara. Jadi yang special adalah sotong dan daging hitam lah. Daripada dulu dan sampai sekarang. Kalau kita cerita tentang menu yang kita kongsikan di Kaca TV ketika ni, ini sebenarnya menu apa ni? Apa nama menu ni? Menu ni daging masak merah. Daging merah lah. Ayam merah? Daging silap. Daging ayam masak merah. Betul. Kalau saya sendiri Firdaus, saya memang kalau pergi ke kenduri saya memang cari ayam masak merah ni. Tapi lah apa antara kelainan dan juga keistimewaan ayam masak merah daripada Nasi Lan ni? Sebab kadang-kadang orang utara cara dia masak lain, orang Selangor cara dia masak lain, orang Johor cara dia masak lain, orang Sabah Sarawak cara dia masak lain. Apa keistimewaan dan kelainannya? Okey, keistimewaan dia dekat menu ayam masak merah ni adalah dia daripada resepi turun-temurun lah. Jadi dia ni masakan dia ni lebih lemak. Ayam dia rasa dia punya cili tu, masakan dia tu lemak. Kita ada letak susu dan santan juga dalam tu. Itu yang special dia. Okey, Firdaus, mungkin Firdaus boleh kongsikan apa antara jenis lauk-lauk pauk yang terdapat di Nasi Lan Kedah ini? Okey, Nasi Lan Kedah kita ada lauk pauk, kita ada sotong. Tadi macam saya cakap tadi, kita ada ayam rempah, ayam gulai rempah, kita ada kambing, gulai kambing, kita ada daging hitam, kita ada telur sotong. Telur sotong susah nak dapat kan? Jadi kita ada menghidangkan menu telur sotong. Lepas tu ada jugalah lain-lain sayur-sayur yang kita sediakan. Okey, boleh tak kalau kongsikan Instagram ataupun Facebook kalau mungkinlah orang penonton-penonton ni teringin nak pergi makan Nasi Lan ni? Okey, boleh follow Instagram kita Nasi Lan Kedah atau Facebook kita Nasi Lan Kedah. Kita mempunyai 5 cawangan di 5 Kelang yang iaitu pertama Shah Alam, Putrajaya, Ceras, Bangi dan juga Cyberjaya. Jadi boleh waste saja, senang saja boleh waste. Kita operasi daripada pukul 8 pagi hingga 10 malam. Okey, setiap hari ke tu? Setiap hari, kita tak ada cuti. Jadi kita hanya cuti hari raya je lah. Okey, tapi nak tanya satu soalan lagi. Kalau katalah nak pergi kat kedai tu, ramai orang dan sebagainya, bolehkah kita memang ada telefon untuk delivery dan sebagainya? Boleh, kita boleh telefon untuk online food, untuk Food Panda dan juga website kita. Okey, baiklah. Terima kasih banyak-banyak Firdaus kerana berkongsi bersama dengan kami tentang keistimewaan resepi Nasi Lan ini. Kami nak kongsikan kepada anda penonton antara lain resepi-resepi istimewa lauk kenduri bersama dengan Sugita. Silakan. Fiza Sabjan kalau pergi kenduri dia cari ayam masak merah. Kalau anda mungkin juga yang akan mencari ayam bawang. Okey, kita bersama dengan Chanel Harun ataupun lebih dikenali sebagai Nel. Yes, betul. Okey, Nel, kalau cakap mengenai ayam bawang ni, kalau orang Penang lah kan, ataupun siapa-siapa dah pergi Penang makan nasi kandar, mesti cari ayam bawang. Betul. Kan, kombinasi dia. Tapi untuk kenduri ni, ayam bawang daripada Chanel Harun ni, apa bezanya ataupun keistimewaannya? Beza ayam bawang kita, dia resepi dia sangat mudah. Okey. And senang disediakan and rasanya yang pasti sedap lah. Sebab yang bagi kita di kedai selalunya ayam bawang ni diminati oleh golongan kanak-kanak sebab dia ada rasa combination pedas, manis
dan berlemak. Betul. Tu orang datang kedai, orang akan cari. Okey, dan nama ayam bawang, pastinya bawang dia lah paling utama kan? Betul. Jadi dah banyak bawang sebenarnya awak masukkan. Saya lihat macam banyak sangat bawang. Macam tu. ni, untuk kita buat dalam 5 ketul ayam, kita pakai lebih kurang 200 gram. Okey, baik. Kita goreng dahulu ya. Kita goreng semua bahan ni, kita tumiskan daun pandan, serai dan bawang. Kita masak bawang ni sampai dia layu. Lepas tu kita akan masukkan bahan seterusnya. Okey, orang kat rumah terfikir, biasa saya tengok rekaan baju dia daripada dia ni. Hari ni dia masak pula. Mungkin mereka tak tahulah. Chanel pun sebenarnya ada membuat catering ya untuk masak-masak. Mungkin Chanel boleh kongsikan bila mulanya perniagaan Dapur Combi ini. Okey, kita start perniagaan Dapur Combi masa tu pandemik. Kita sebagai designer, kita dah hilang sumber pendapatan. Jujurnya saya cakap. Dari situ datangnya idea untuk saya buat perniagaan food dan business ataupun perniagaan makanan. Daripada situ saya fikir sebab kita dah buat baju wedding. Wedding tak ada, kita teringin nak makan nasi kenduri. So why not di area Lembah Kelang ni, saya rasa benda tu belum banyak kita jumpa and peluang tu kita guna sebaiknya untuk kita buka restoran yang hari-hari orang boleh datang dan makan kenduri di kedai kita. Dan Nel ni pula orang Penang ya? Orang utara ke? Nel orang Penang. Okey, baik Nel. Resepi ni sebenarnya Nel belajar dari siapa ni Nel? Resepi ni actually kalau di Penang kebanyakan family ada resepi ayam bawang dia masing-masing. Dan apa yang Nel bawa hari ni adalah resepi ayam bawang daripada keluarga Chanel Harun. Turun-temurun. Wow. Okey, tak payahlah pergi Pulau Pinang ya? Tak payah dah. Kalau ayam bawang ni lah kan biasa macam kita tengok tadi ayam masak merah. Biasalah bagi saya sendiri kalau saya pergi kenduri orang Melayu biasa mesti ada ayam masak merah, nasi minyak dan acar ke apa kan. Kalau ayam bawang ni kerap tak orang membuat tempahan? Usually masa kita bawa menu ni datang di Lembah Kelang, permintaan dia agak sangat menggalakkan sebab yang first try kita punya ayam bawang ialah Datuk Seri Siti Nurhaliza. Setelah Datuk Seri Siti Nurhaliza reviewkan di Instagram beliau, permintaan ayam bawang kita ni boleh dikatakan hari-hari sold out di kedai. Baik, dan biasa makan dengan apalah ayam bawang ni sedap? Saya ni tak adalah makan ayam bawang sebab saya vegetarian, tapi kalau orang yang baru nak makan ayam bawang biasa dengan nasi kandar. Tapi kalau kenduri lah makan dengan apa sedap? Nasi apa? Ayam bawang ni biasa dihidangkan dengan nasi minyak ataupun nasi tomato. Macam di kedai kita, restoran kita terkenal dengan nasi tomato. Ayam bawang, nasi tomato, dalcah dan jelatah. Confirm sedap. Confirm sedap. Yang macam dekat depan ni lah combo dia. Ayam masak, ayam bawang yang dah siap kat sini. Yes, betul. Okey, baik. Nel, sambil-sambil Nel masak tu, kita nak berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Dah boleh bau. Kan, bau bawang dia. Wanita Hari Ini. Dan sebenarnya kembali bersama kami di Wanita Hari Ini dan kami nak terus kongsikan sesuatu yang istimewa bersama dengan anda semua yang sempat dirakamkan oleh rakan wartawan kami, Natasha Hamzah. Silakan. Di tengah kesibukan ibu kota Bandaraya Kuala Lumpur, siapa sangka tersembunyi sebuah lokasi menarik yang menyediakan menu istimewa nasi kenduri. Mula beroperasi sejak tahun 2019 lagi, nasi kahwin hari-hari yang terletak di Jalan Bukit Bintang diterjemahkan ideanya oleh pemiliknya, Rudi Farid, 44 tahun, dengan berinspirasikan tema kenduri kahwin pada zaman dahulu. Kita nak kembalikan nostalgia dulu-dulu Because sekarang orang kenduri kebanyakan di hotel, ada catering yang proper catering. Jadi kita nak kembalikan balik zaman 80-an dulu di mana jenis lauk makanan yang sebeginilah. Sebenarnya generasi baru, budak-budak sekarang kurang berminat untuk makan makanan Malay street food yang lama-lama ni kan. Jadi kita nak memperkenalkan balik, kita nak mempopularkan balik makanan tradisional orang Melayu ni lah. Bukan sahaja konsep perniagaannya yang unik dan lain daripada yang lain, malahan jenis lauk yang ada juga merupakan menu masakan daripada utara, menjadikan ianya kegemaran ramai pengunjung di situ. Antara menu istimewanya ialah nasi hujan panas yang dimakan bersama lauk dalca, ayam masak ros, ayam madu serta daging hitam. Since COVID ni, kenduri tak boleh. Jadi timbul idea bos saya untuk buat nasi kahwin ni daripada situlah. Because orang dah tak boleh pergi kenduri. Jadi kita buat, why not kita try buat nasi kenduri. Kita jual hari-hari kecuali hari Ahad. Mementingkan kepuasan pelanggan serta hasil makanan yang berkualiti tinggi, kebiasaannya mereka akan mengambil masa selama 3 ke 4 jam bagi menyediakan lauk pauk tersebut sebelum ianya dijual.
Makanan juga akan dibungkus terlebih dahulu bagi memudahkan proses pelanggan yang ingin memukus makanan di situ. Sabar menghadapi tempuh hidup baru. So pagi tu lepas subuh tukang masak akan datang masak dalam 3-4 jam tu dah settle. Pada awalnya kurang juga sambutannya. Setelah hampir setahun bila sekarang ni zaman sosial media, bila viral dekat sosial media, since daripada situ hinggalah sekarang hari-hari ada sajalah customer yang datang di sini. Rezeki alhamdulillah bertemu jodohnya berkat kesucian akhir terlaksana. Menarik, macam kita pakai kenduri kahwin, tempatnya macam santai, seronok lah kan. Pandangan saya bagus sebab waktu PKP sebelum ni kan kiranya majlis kahwin jarang ada. Okey, pada saya okey, dia punya konsep pun macam terbuka, open air. Macam makan kenduri lah, kenduri kan memang susah sangat lah. Orang kata dah dekat 2 tahun tak makan kenduri kan. Sekarang ni kita nak makan kenduri pun susah sikit kan dalam PKP ni. So dekat sini kita boleh dapat makanan hari-hari lah. Bertemu jodohnya berkat kesucian. Itu dia nasi kahwin hari-hari. Okey, baik. Natirah telah berkata di laman Facebook yang dia suka makan nasi minyak dengan ayam rempah. Okey, ayam rempah yang tadi Mila masak adalah daging rempah dan Mila ni ya hasilnya dah siap pun daging rempah yang Mila masak tadi. Okey, baik. Mila, menu seterusnya yang Mila nak kongsikan adalah acar buah. Saya memang suka acar buah. Ya bahayanya bila dah mula makan tak boleh berhenti. Okey. Dia macam komplimen kepada lauk kenduri tu itself. Macam dekat Bismillah memang kita bagi acar buah. Kita tak bagi acar jelatah. Yang sebab acar buah tu dia lebih sedap lah, dia punya crunchy kan. Okey, Mila, dalam pinggan ni ada berapa jenis buah yang digunakan untuk acar buah yang akan Mila sediakan? Ada 5 jenis buah. Okey. Kita ada cherry, merah, kuning, hijau. Lepas tu ada plum, ya. Lepas tu ada prune, dry prune, ya. Okey, saya ni biasanya pandai makan je. Ni kali pertama saya melihat bagaimana acar buah disediakan. Jadi Mila nak tanyalah kan, biasa acar buah ni harus direndam dalam larutan gula dia dahulu ke macam mana ke? Ya betul. Dia untuk preserve buah-buahan ni kan, dry fruit ni kan. Okey. Dan dia akan lebih crunchy insya-Allah. Very very crunchy sebenarnya. Okey. Saya pun suka makan. Saya kalau makan mesti makan lauk kenduri mesti cari acar buah. Kan sedap kan? Dan berapa lama bila dah masukkan tu acar buah ni, berapa lama diambil masa untuk masak, Mila? Jangan lama-lama. Itu penting. Sebab apa kita tak nak dia jadi lemau kan? Sebab apa semua orang nak rasa dia punya crunchiness tu. Jadi yang penting tu rempah dia tu dimasak dahulu sehinggalah betul-betul masak ya. Barulah kita masukkan buah-buah tadi tu. Dan biasanya buah-buah jeruk tu. Biasanya kan Mila, betul kan saya kalau salah, acar buah ni dimasak secara besar-besaran. Kuantiti dia besar lah kan. Betul. Kalau masak sedikit mungkin di rumah, kalau mak-mak nak masak untuk keluarga mungkin dimasak lah. Tapi bila masak besar dalam satu untuk ramai orang tu, dia punya ketahanan tu macam mana Mila? Boleh simpan lama tak? Dia sebenarnya kalau kita masak large quantity tu sebenarnya dia tak ada isu sebabnya macam kita buat untuk majlis. Selalu majlis 500, 1000 orang tak ada masalah. Dia yang masak semua quantity kat rumah tu yang kena betul-betul simpan dalam botol kedap udara tu. Sebab apa kita tak nak nanti jadi isu makanan rosak. Betul. Kan? Tapi macam kalau dekat Bismillah memang kita masak bawa pergi ke dewan memang habislah. Memang habis, tak sempat simpan kan. Tapi saya pernah juga cuba sebenarnya Mila kan, bila dapat daripada kenduri, bila kita letak dekat dalam freezer tu, dia memang tahan lama lah kan. Ya betul. Sebabnya kalau kita nak bahan-bahan tadi tak ada benda-benda yang boleh menyebabkan kerosakan makanan tersebut sebab kita banyak guna rempah. Dan juga buah jeruk itu sendiri dah pun kita preserve. Dia tak ada isu, cuma kena make sure simpan dengan betul lah. Okey, baik. Dan Mila, saya nak tanya lah, mungkin ramai kat rumah pun nak tanya, kalau nak beli buah ni, susah ke nak beli? Dekat mana nak beli, nak buat acar buah ni? Sebenarnya ramai orang nak masak kat rumah kan. Macam kami di Bismillah kita jual raw jeruk ni. Boleh masak kat rumah, tak ada masalah. Maksudnya boleh beli terus yang tak masak daripada Bismillah, lepas tu masak sendiri kat rumah. Betul. Mungkin kat luar tak dapat datang makan kenduri kat Bismillah ke, bolehlah beli dan masak sendiri insya-Allah. Okey, baik. Dan Mila, mungkin Mila boleh terus kongsikanlah juga laman Instagram ataupun macam mana boleh mereka hubungi Mila kalaulah ada yang nak merasakan air tangan Mila ataupun nak buat tempahan untuk kenduri. InsyaAllah kepada yang nak mungkin melangsungkan majlis perkahwinan ataupun apa juga
majlis boleh ke Instagram Bismillah Wedding Center. Kepada yang nak buat majlis kat rumah, bolehlah order Bismillah Kenduri Box. Boleh ke Instagram Bismillah Kenduri Box, insya-Allah. Okey, Mila, sambil Mila masak tu, mereka di rumah dah tengok daging, dah tengok ayam. Mungkin ada juga yang suka ikan. Jadi kami nak kongsikan bersama dengan anda Witi berkaitan dengan sambal ikan. Tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia tiada siapa yang tahu. Pernah bekerja selama 7 tahun di Semenanjung sebelum membuat keputusan kembali ke tempat kelahirannya di Bumi Kenyalang, Sharifah Nur Laila binti Wan Muhammad, 36 tahun, nekat membuat keputusan untuk menjaga ayahnya yang kurang sihat. Membuka kedai makan untuk kelangsungan hidup, kesan pandemik merubah lanskap perniagaannya untuk mencuba sesuatu yang baru. Dengan keadaan kita yang sekarang ni, yang hari tu pandemik apa semua kan, so kedai makan bisnes dia agak slow sikit. So dari situ macam why not I buat bisnes lagi satu, tapi bukan kedai makan. Waktu pandemik tu orang akan cari makanan ready to eat, so dari situlah kita macam better buat macam ni jugalah. Kita orang cari lagi apa yang nak dibuat. Mula hari tu buat ikan bilis, lepas tu kita orang tukar pergi ke ikan terubuk. Memilih ikan terubuk yang sememangnya sinonim dengan negeri Sarawak sebagai produk utamanya, sambal ikan masin terubuk ini bukan sahaja diminati penduduk tempatan, malahan ia dilihat berpotensi menjadi buah tangan buat para pelancong yang berkunjung ke negeri Bumi Kenyalang ini. Kalau kebiasaannya anda berkunjung ke Kuching Sarawak ni, pasti nak cari ikan terubuk untuk dibawa pulang. Dan kalau anda pergi ke pasar, ikan terubuk yang dijual merupakan ikan terubuk yang masih lagi segar, yang diletak garam kan. Tapi hari ini saya berada di perusahaan Samaha ini, yang mana istimewanya buah tangan yang anda boleh bawa pulang ke tempat masing-masing ialah ikan terubuk bersira ini, yang mana ikan terubuk ini digoreng secara garing dengan bawang dan juga cili yang bukan sahaja mempunyai aroma bau yang cukup menarik dan juga menyelerakan, tetapi rasanya juga sangat-sangat sedap. Di mana ada kemahuan, di situ pasti ada jalannya. Selain mengkomersialkan produk tempatan, usaha Sharifah bukan sahaja untuk menambahkan pendapatannya, tetapi dalam masa yang sama dapat membuka ruang pekerjaan kepada wanita setempat. Pada mula nak start dengan ikan terubuk ni, kita orang memang ada terfikir juga pasal sebab kalau orang datang kat sini, especially yang daripada Semenanjung, dia orang memang akan cari ikan terubuk. So dari situ kita orang macam terinspirasi nak buat. Kat sini memang tak ada, so far tak ada yang buat macam ni lagi. Yang ada pun goreng ikan terubuk, dia orang goreng crispy. So dari situlah kita orang macam fikir guna ikan terubuk, which is ikon orang Sarawak kan. Secara tak langsung kita dapat bantu supplier ikan terubuk dia punya market. Sambal ikan masin terubuk yang mula mendapat perhatian di seluruh Malaysia ini sememangnya melambangkan keunikan masyarakat di Malaysia yang kaya dengan pelbagai adat, budaya dan juga menu menarik yang boleh dinikmati semua. Semoga perniagaan Sharifah akan terus bertambah maju dan sekaligus dapat menjadi pemangkin semangat kepada ramai wanita untuk terus berjaya, bermula dengan satu cita-cita. Okey, semua dah lapar. Saya pun sempatlah baca komen-komen di Facebook. Baik, kita ada satu lagi menu untuk dikongsikan bersama dengan anda. Ayam roast. Yes, okey, Nel. Saya nak tanyalah. Dah masukkan apa tu sebelum saya nak tanya tu? Kita tumiskan daun pudina, daun ketumbar, daun pandan dan rempah 4 sekawan. Okey, nampak tak? Kalau bab minyak ni saya jauh sikit lah ya. Okey, sebab kita dah tukar masak, kita dah biasa. Okey, Nel. Ayam roast. Saya tak tahulah kenapa nama dia ayam roast. Nama dia ayam roast sebab apa? Sebab kita pakai bahan tumisan ini semua wangi. So bila wangi ni orang Melayu suka kat ikan dengan roast. So sebab dia wangi kita namakan dia ayam roast. Okey, ini pun menunya senang ke macam tadi macam ayam bawang tadi? Sangat senang, sangat mudah sebab kita pakai paste daripada Dapur Combi. Dapur Combi ada keluarkan paste. Paste ayam roast. Kita mudahkan kerja orang. Di mana just campak-campak bahan je semua dah siap. Ni kita masukkan cili paste. Macam mak-mak kat rumah tanya resepi main campak-campak je. Campak-campak je. So kita mudahkan kerja orang. Ada 4 different bahan yang kita mudahkan. First ni, Mel masukkan paste
cili. Kalau orang yang kat rumah tak nak pakai paste tu, dia boleh je pakai cili giling. Macam kita nak mudahkan semua orang suri rumah yang ada yang bekerja. Tak semua orang suri rumah sebenarnya. Ada wanita yang bekerja. Balik rumah campak je 4 bahan ni, terus siap ayam roast. Boleh makan kenduri di rumah. Okey, baik Daniel, saya nak tanya, ni menu daripada Penang juga ke macam mana? Yes, betul. Semua makanan di Dapur Combi menu berasal dari Pulau Pinang. Okey, ni apa pula? Rempah roast. Rempah roast ini adalah rempah rahsia. Kalau tak ada rempah roast ni, korang di rumah boleh guna rempah kari daging ataupun kari ayam. Okey, baik. Kita Wangi masukkan. lah kira rempah roast ni. Yes, inilah rempah roast kita. So bila masukkan ni confirm wangi, Nel tak tipu. Okey, Nel, tapi nak tanyalah, kalau tadi ayam bawang Nel dah kongsikan sesuai makan dengan nasi apa kan? Kalau betul. ayam roast ni pula biasanya ayam makan dengan roast nasi apa? boleh makan dengan nasi tomato ataupun nasi putih. Memang sedap. Okey, baik. Okey, itu dia rempah roast yang dimasukkan. Dan biasanya kan Nel, kalau saya nak buat quiz lah sikit lah. Kalau antara ayam bawang, ayam masak merah, ayam roast, bagi Nel dapur Combi ni, paling ramai orang, paling banyak orang orang buat tempahan yang mana satu? Ayam bawang. Ayam bawang, Ya, betul. Sebab kita dah ada dalca. Dalca tu dia dah berkuah. So orang nak ayam yang agak kering. So kita pairkan dia, kita pasangkan dia dengan ayam bawang kita. Yang semestinya sedap. Baik, dia ada kari, ada kering sikit lah. Ya, betul. Okey, maksudnya ayam roast ni, dia macam ada kari lah sikit. Yes, dia macam kari tapi dia tak secair kari. Orang Penang panggil dia berpalut lah. So dia bersalut. Dia kena bersalut macam tu. Dia kena pekat. Okey, tadi tu awak masak apa? Paste tomato. Paste tomato pack 3 daripada paste ayam roast by Dapur Combi. Okey, baik. Nel, dah nak siap dah. Okey, dah nak siap. Sebelum awak siapkan, saya nak tanya, kenapa dia punya bukan kenapalah ayam roast ni memang ada satu jenis je ke ada yang kering sedikit ke macam mana? Kalau dah kering tu kita panggil dia ayam sambal lah. Okey, tapi ikut kesesuaian orang yang suka. Ikut kesesuaian. So bila semua dah pecah minyak kat sini, kita masukkan serbuk santan. Dalam pack keempat ada serbuk santan. Kita dah bancur dengan air. So bestnya kita punya paste tak perlu tambah garam gula. Semua kita dah masukkan. Masukkan je santan. Masukkan je santan. Baik. Lepas tu kita masak dia sekejap. Lepas tu kita masukkan ayam yang dah digoreng separuh. Okey, siap. 5 minit tak sampai. Siap. 5 minit tak sampai ya, tapi untuk kenduri mestilah lama sikit sebab masak banyak kan. Okey Nel, kalau mereka nak juga nak merasai air tangan Nel ataupun buat tempahan untuk kenduri, apa antara orang kata package yang Nel ada? Di Dapur Combi kita ada package bermula daripada RM18.50 satu kepala untuk package kenduri kahwin. Di mana kita akan dalam menu tu kita ada nasi tomato, ayam bawang, dalca, jelata, acar, air dan juga dessert. Okey, memang menu-menu daripada Pulau Pinang. Yes, betul. Okey, kalau kat sini adalah apa yang Nel sebutkan tadi betul, kan? Ada. Okey Nel, apa antara menu lain kalau ada mereka nak buat selain daripada menu yang Nel sebutkan tadi, kalaulah mereka teringin nak makan masakan daripada Pulau Pinang yang lain, adakah Mel juga mengambil tempahan? Yes, ada. Just sebut je nak menu apa, insya-Allah kita akan sediakan. Dia bukan saja sediakan baju-baju yang cantik tau. Menu-menu atas permintaan anda pun boleh Nel sediakan. Jadi Nel, terus kongsikan laman Instagram ataupun bagaimana? Perniagaan Nel, restoran Dapur Combi di Instagram DAPOQSCHOMBI Dapur Combi. Dan kita juga ada cawangan di Pulau Pinang, Dapur Combi Heritage DAPOQ SCHOMBI HERITAGE Dapur Combi Heritage. Dekat mana tu? Dekat Pulau Pinang. Dekat betul-betul di tengah bandar. Mungkin adalah juga yang balik Pulau Pinang nak bercuti, bolehlah singgah-singgah. Boleh singgah di Pulau Pinang. Sekarang dah boleh rentas negeri. So memang ramai customer daripada Dapur Combi Shah Alam. Dia orang nak pergi rasa dia sama ke tak makanan Dapur Combi Penang. Dia cakap pergilah. Okey, tapi tuannya kat sinilah. Tuannya kat sinilah. Okey, baik Nel. Nel masak dulu ayam roast ni. Kita akan berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Betul. Angin naik bau dia. Sedap. Wanita Hari Ini. Hari Ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini dan saya kira Sugita dah bawakan anda semua penonton pelbagai menu lauk pauk kenduri hari ini yang membuatkan ramai dalam kalangan penonton-penonton kat rumah. Dan kalau kita baca juga dekat Facebook kita ramai yang komen. Katanya kalau dekat Johor orang suka makan nasi biryani. Ya, betul. Saya pun baca. Biryani dengan lauknya apa tu Sugi? Lauknya sekejap saya dah tak kehilangan komen anda, tapi saya baca juga dengan lauknya
Okey, tak apa. Saya Ayam, tak jumpa. ada yang suka makan ayam masak merah, ada yang suka makan dengan dalca tulang, ada yang makan dengan sambal ayam daging hitam, macam-macam lah. Sebenarnya kan kalau cakap tentang lauk kenduri ini memang ada macam-macam variasi dan orang kata setiap negeri mungkin ada keistimewaannya yang berbeza-beza. Okey, kita nak kongsikan tentang nasi kenduri, kita nak kongsikan lagi lah tentang menu-menu yang dah siap ni selepas ini. Tapi sebelum tu kami nak kongsikan kepada anda sesuatu istimewa yang dibawakan oleh TV3 untuk keluarga untuk disewa. Apa agaknya akan terjadi bila 4 orang yang tidak dikenali disewa menjadi keluarga? Pelik kan? Huru-hara dibuatnya dan kalau anda nak tahu berjaya atau tidak mereka ini dalam misi menjadi sebuah keluarga, jangan terlepas untuk saksikan Keluarga untuk Disewa mulai hari ini setiap Isnin hingga Khamis 8.30 malam hanya di TV9 dan juga di Astro saluran 149 dan My Freeview 109. Okey, itu dia berkaitan dengan Keluarga untuk Disewa. Baik Fiza, ini pula berkaitan dengan Jom Ronda Dutch Lady. Okey, duduk di rumah saja tiba-tiba ada hadiah. Wow, okey, macam mana tu? Inilah kejutan istimewa untuk anda daripada kru Jom Ronda. Dapatkan beg Jom Ronda berisi pelbagai barangan eksklusif, istimewa dan percuma untuk anda. Nantikan kru Jom Ronda di rumah anda untuk keriangan seisi keluarga. Ikuti juga Facebook dan Instagram Jom Heboh Official untuk info lanjut mengenai Jom Ronda. Jom Ronda dicerdaskan oleh susu Dutch Lady, lazat dan bernutrisi. Saya kuat, kita lebih kuat. Wow, okey. Dan inilah juga kalau kita cakap tentang saya kuat, kita lebih kuat. Itu susu Dutch Lady. Tapi saya kuat mengatakan ramai dalam kalangan penonton-penonton kita ni yang tak sabar nak menikmati hidangan nasi kenduri ini. Dan kalau boleh kita ulang, ini dari menu daripada Bismillah. Yang mana ini tadi yang sempat Sugi masak bersama dengan Mila. Cik saya masak. Sugi tengok Mila masak. Ini acar buah Bismillah yang dimakan bersama dengan nasi minyak. Nasi minyak. Ini tadi ayam daging rempah. Ayam masak merah dan juga ini dalca. Ini kalau digaul, dimasak tu kuah lebih pula tu sedapnya. Awak dah tak sabar. Saya satu je. Saya tak makan daging. Tapi kuah tu mungkin saya boleh rasalah juga. Okey, baik. Dan di sini pula menu daripada dapur Combi yang Nel masak tadi, ada ayam ros, ayam bawang, nasi tomato, dalca. Ini satu combo lah Nel cakap bila makan orang kata together. Memang sedap lah. Lepas tu kan bila kita cakap tentang nostalgia ni, kita tengok piring ni. Ini piring zaman mak-mak kita dulu, opah-opah atuk mak tok kita kan. Makan pula dalam dulang ni kan, dulang ayan ni. Jadi memang itulah dia dapat mengembalikan nostalgia. Sebab zaman dulu kan, masa kita tengok di bingkisan nasi kenduri, nasi kahwin hari-hari tu, kalau cara orang dulu makan macam itulah kan, makan berkumpul ramai-ramai dan sebagainya. Dan ini yang kami nak kongsikan kepada anda, yang mana di sebalik setiap menu masakan ini ada cerita di sebaliknya. Kalau kita kongsikan tentang nasi lan itu sendiri, bagaimana resepi turun-temurun daripada tahun 1982 yang hari ini dikomersialkan dan dikongsikan menu istimewa ini bersama dengan anda penonton-penonton. Jadi anda terima kasih jugalah sebab kongsikan apa antara menu anda suka. Saya paling tertarik dengan satu ni yang berkata kalau dibaling gulai rias pisang memang familiar. Wow, okey, saya nak ketahui apakah itu. Baik, dan WHI di sini sahaja buat siaran hari ini. Kembali esok dengan topik bahana media sosial. Jadi kembali bersama kami esok bersama dengan anda dengan pelbagai pengisian dan juga perkongsian menarik yang akan terus dikongsikan. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Jaga diri. Bye-bye. Wanita